Saya kemarin 2 kali, Tuan Speaker. Kalau dah kerjaan tu telus, tunjuklah ketelusan. Apa saya bagi Sungai Aceh? Okey. Tuan Speaker dan yang berhormat, saya juga ingin mengambil bahagian untuk membahas usul terima kasih ucapan Tuan Utama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Pertama sekali saya nak menyentuh soal pendekatan kerajaan negeri dengan belia-belia. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa belia-belia ini merupakan rakyat yang jadi aset kepada negara dan negeri. Jadi setakat ini, sejauh manakah perancangan kerajaan negeri untuk mendekati belia-belia melalui persatuan-persatuan belia? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya ulangi bahawa belia ini merupakan aset penting kepada negeri kita. Dan berapakah jumlah persatuan belia yang ada dalam bandar dan kampung kita buat masa ini? Yang kita ketahui di peringkat negeri, kita namakan Majlis Belia Negeri atau MBN. Diikuti dengan peringkat daerah, Majlis Belia Daerah. Persatuan Belia 4B, GBB, HYO, TYBC, MAYC, ABIM, 3B dan lain-lain. Berapakah sebenarnya jumlah persatuan belia yang aktif hingga hari ini? Sepatutnya kerajaan negeri mengambil berat tentang belia-belia ini melalui persatuan-persatuan yang berdaftar yang telah diwujudkan sebegitu lama. Tapi nampaknya akhir-akhir ini persatuan-persatuan belia sama ada di bandar di kampung agak dingin sekali. Jadi kita patut hargai mereka kerana mereka merupakan belia yang saya suka ulangi sebagai aset kepada kita. Paling tidak sebagai penghargaan. Kita patut mengajak mereka bersama berganding bahu dalam kerajaan negeri. Dan paling mudah, kalau boleh, bagaimana kerajaan negeri nak melantik kalangan NGO menjadi ahli majlis perbandaran MPP dan PSP. Apa salahnya kalau kita juga kerajaan negeri memilih salah seorang daripada pemimpin Majlis Belia Negeri sebagai mewakili belia yang tidak ada kepentingan untuk membantu kerajaan dilantik sebagai ahli majlis perbandaran Seberang Perai dan Pulau Pinang. Tuan Speaker, kerajaan bertanggungjawab untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang mereka minat supaya mereka dapat melibatkan diri secara langsung akan setiap aktiviti yang dirancang oleh kerajaan. Asalkan aktiviti itu tidak bercanggah dengan sensitiviti agama. Bila perancangan dibuat dengan betul, sudah tentu akan dapat sambutan dan secara tidak langsung dapat kita elak mereka daripada berlakunya gejala sosial, salah guna dadah, mat rempit dan sebagainya. Tuan Speaker, dalam mereka minat dan suka dengan aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan, perlulah kita selitkan unsur-unsur pendidikan. Jangan sekali perancangan dan aktiviti yang kita buat itu ada unsur-unsur tidak sihat. Sebagaimana yang berlaku baru-baru ini, sempena sambutan Minggu Belia Peringkat Negeri di Auto City Perai. Tuan Speaker, dari segi kebajikan, saya ulangi, sebagaimana disebutkan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi, pemberian beras yang tidak berpalui. Ini tajuknya. Katanya kerajaan negeri nak bantu orang miskin untuk mengurangkan bebanan rakyat. Tapi tahukah Tuan Speaker, ahli-ahli yang berhormat, penerima-penerima bantuan ini datang dari jauh
ke pusat penerimaan bantuan yang terpaksa membayar sewa kereta lebih daripada RM50. Dan kadang-kadang kereta itu terpaksa tunggu sehingga majlis penyampaian sumbangan itu selesai. Sedangkan penerima hanya menerima sekampik beras yang harganya, kosnya lebih kurang RM16. Sebagaimana kita maklum, sebanyak 7,642 kampik beras telah diberi kepada seramai 7,642 orang miskin dengan kosnya RM120,272. Saya ulangi, siapakah pembekal sebenar beras tersebut? Adakah dibuat secara tender terbuka untuk bekalan beras? Dan apakah jenis kualiti beras yang telah disampaikan? Tuan Speaker, dari segi bencana alam yang berlaku, sebagai contoh kebakaran, ribut, banjir dan sebagainya, berapa lamakah kerajaan mengambil masa untuk memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa yang terlibat? Dari manakah peruntukan ini diperoleh? Adakah peruntukan khas segera boleh diberi kepada mangsa? Atau adakah peruntukan khas segera kepada adun untuk disampaikan kepada mangsa? Kalau ada, berilah sama kepada adun Barisan Nasional. Ini baru dikatakan kerajaan bertanggungjawab dan tulus atau CAT, ataupun sesuai dengan pandangan rakan saya di Sungai Bakap, pentadbiran Umar Abdul Aziz. Tuan Yang Dipertua, saya mengambil kesempatan untuk ucap terima kasih kepada pihak kerajaan atas jawatan lisan yang diberikan berkaitan dengan rancangan untuk membina bangunan bagi menempatkan orang tua dan pengemis. Tapi bagi saya masih belum jelas di mana kerajaan mengatakan negeri belum ada rancangan untuk dibina. Saya dipahamkan ada sebidang tanah yang diambil oleh kerajaan di peringkat daerah seberang Prestata, yaitu terletak di Sungai Daun Nibung Tebal, sebahagian luas 1533 Bukit Sebelah, seluas 12 ekar, yang tujuannya untuk pembinaan bangunan tersebut